dalam mengorak langkah bahtera perkahwinan yang kita ciptakan bersama pada suatu ketika dahulu. Ini yang kita katakan tuan-tuan ya. Allah anugerahkan kepada al-insan ini, iaitulah cinta, love. One love. Cinta yang tidak mengenal erti usia, rupa paras, agama, bangsa dan apa negara. Sebab cinta itu asalnya suci daripada Allah. Diadun untuk kita kembali mencintai Allah. Allah ta'budu illallah Muhammad. Jangan kau mengabdikan diri selain daripada Allah. Maka kita juga tuan-tuan, pertama sekali tanggungjawab kita pada malam ini, meletakkan Allah itu sebagai ikon, sebagai role model, sebagai orang yang patut, sebagai tuan yang selayaknya untuk kita hormati. Bahkan Allah itu Malik Yaumiddin, kita bakal diadili. Allah itu Rabbun, kita marbubun. Allah itulah yang akan menghisap kita. Sebab itu dalam dunia, orang mukmin, Muslim, muttaqin, dia tahu there's another world after death. Life after death. Tuan-tuan bekerja di hospital. Orang utara kata dah mangli dah soal kematian ni. Kami ni ustaz dah mangli dah. Dia faham lagu tu lah. Orang Perak kata kami lah kopi ni dah kopi hari-hari dah. Tak ada benda ni ustaz. Sopai aja katanya. Kalau orang Perak ya, begitu. Begitulah siapa juga. Maknanya dah mangli dengan isu-isu ujian Allah kepada al-insan ini. Dengan kes aksidennya, dengan kes orang nak melahirkan bayi kecilnya, dengan kes perogolan yang dihantar ke hospital, dengan kes-kes gejala jenayah sosial yang akhirnya terpaksa diusung ke hospital, kes-kes ujian penyakit daripada Allah, semuanya tuan-tuan perempuan adalah orang-orang yang terdahulu daripada anak. Itu sebab bukan kata orang takut, ustaz pun takut juga. Takut dengan siapa? Dengan jururawat yang paling ditakutnya. Kan? Tu kan. Jadi maknanya tuan-tuan, tak lari tuan-tuan. Kita ni tidak lari ke mana. Dan tuan-tuan perempuan bersyukur kerana mendekatkan kita kepada Allah dalam kerjaya kita. Tuan-tuan betul. Dia kerjaya ni penting. Sebab kalau kerjaya kita seorang penyanyi, contoh ya, saya nak sebut seorang penyanyi. Aura orang penyanyi ni, dia akan duduk dalam planet dia tuan-tuan. Pagi dia keluar daripada rumah, temu janji dengan Nizam, majalah Mangga contoh. Kita pun shoot filem kat mana-mana, shoot kamera, cerita orang, balik makan tuan-tuan. Malam mungkin kita buat happening sikit, pergi mana-mana insya-Allah. Standard KL, kemudian kita masuk rumah. Life rutin dia macam tu. Tapi kita di sini tuan-tuan tidak. Kita di sini berhadapan dengan ujian-ujian daripada Allah. Dan kita orang yang dipertanggungjawabkan. Sebab itu jiwa kita lebih seni dan lebih halus tuan-tuan. Syekh, bukan senang. Orang sakit kita nak tenangkan, bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Tetapi dengan kekuatan nilai iman dan takwa inilah modal untuk kita berjaya dalam beberapa bidang insya-Allah. Sebab itu bila Taufan Katrina datang melanda Amerika Syarikat baru-baru ini di New Orleans, yang mengorbankan hampir 700 nyawa tuan-tuan, alunan ombak 233 km sejam, tsunami 800, dia baru 233. Bila Allah hantar mai Sebastian and Katrina ini, dia sapunya tuan-tuan. Baru ni mai pula Taufan Ophelia apa? Ophelia dalam surat khabar tadi. Kan? Nama Taufan ni pun baik-baik aja semua nama Taufan ni. Akhir-akhir zaman ni, kan? Selalunya kalau ikut nama Taufan ni, kalau patut macam contohlah rimau berantai ke, kan? Apa nama kalau ataupun Taufan jenis Pontianak ke, nampak gerun datang kan? Tapi tak, orang putih ni dia pandai tuan-tuan. Dia letakkan nama lembut-lembut tu. Taufan apa Bush? Katrina. Alamak. Taufan apa Bush? Ophelia pula dah. Kan? Jadi kalau orang yang mengaji bab falsafah hidup ni, dia tengok tu, dia kata pelik puak-puak ni pasal apa? Benda tak molek dia jadikan molek juga. Nampak?
Benda tu datang untuk bagi pengiktibaran, pengajaran, ambil keinsafan di sana. Tapi bila dia letakkan kalimah Katrina and Ophelia tu, orang lain berasa tak apa, ini bukan dosa, itu nature disaster. Ini masalah kita tuan-tuan. Okey. Baik, kita balik. Dan kita hari ni dalam nak menghayun perjalanan ni tuan-tuan, kita melihat sekarang Allah dah izinkan kaki kita berada sekeluarga hidup lagi sampai bulan apa ni tuan-tuan? Bulan apa tuan-tuan? Tak apa dengar bulan? Syaban begitu tuan. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang radio budak-budak tu lagi kuat, jadi anda tak dapat recall. Syaban ni maknanya apa tuan-tuan? Makna kalau sebelum Syaban ada bulan Rejab. Dulu orang lama-lama tuan-tuan rajin letak nama bulan Islam ni. Tak percaya tengok filem Piramli, Muharram, Safar, nampak? Dia ambil daripada nama bulan Islam. Sekarang orang tak ambil. Itu saya tanya mana-mana bila ceramah, nak kata ada tak nama Pakcik Rejab? Dah tak ada dah. Dulu ada. Pakcik Rejab pun dah meninggal dah. Makna bila nama Rejab ni, nama dia ambil daripada bulan Islam yang mulia. Rejab tu apa dia? Rejab itu bulan yang mulia. Rejab itu mulia. Lepas Rejab datang Syaban. Syaban ni apa pula ustaz? Syaban itu maknanya berserak-serak. Allah Syekh. Berserak-serak apa dia? Kebajikan. Tengok malam ni tuan-tuan, kita dengar ceramah berserak-serak aja, nampak? Kan? Belakang ada budak-budak, ada relax, maintain semua. Ikut planet masing-masing. Janji semua maintain, sedap, relax aja kan. Biar aku seorang je berdiri. Walaupun ada nak sama dengan aku berdiri, nampak? Alhamdulillah. Itu betul-betul die hard fan belaka tu. Dia biasa ceramah ni, Syaban nak berserak-serak, tengok budak-budak main musikal semua kan. Itu okey. Dia memang ceramah pun, memang kalau kita macam mana pun tuan-tuan, bawa anak-anak. Jangan tak bawa. Datang, jangan tak datang. Datang, jangan tak datang. Bawa budak-budak tu datang. Tapi jangan sampai mengganggu ibadat. Itu yang penting kan. Tapi ikut-ikut tune lah. Takkan kita nak marah. Budak-budak biasa tuan-tuan. Mana-mana ceramah nak tengok kalau ramai keluarga datang sekali, memang budak-budak tu ya biasa. Bila Doraemon bertemu Power Rangers, itu biasa tuan-tuan kan. Cuma jaga-jaga lah. Kontrol sikit insya-Allah. Dia biasa kalau budak-budak tak apa. Tapi kalau luar biasanya, kalau bapak budak berlari laki dengan ceramah, itu luar biasa tuan-tuan. Tapi malam ni semua maintain tuan-tuan. Sebab Syaban memang berserak-serak. Tapi tak kira lah mana planet kita duduk malam ni, semua kita nak berserak-serak cari redha Allah, kebajikan, kembali kepada mulia Allah. Tuan-tuan, ya, kita dengar satu lagu ni tuan-tuan. Aku baru dapat tadi je lagu ni. Alunan kata-kata orang sufi. Dia kata apa? Dia kata dalam kalimah menyebut lafaz-lafaz bertaubat kepada Allah. Dia kata, hamba-Mu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudilah engkau mau peduli. Bunyi tuan-tuan alunan ayat-ayat orang-orang sufi. Minta Allah pedulikan kami. Sebab itu tuan-tuan, pada malam ini bila duduk dalam majlis ceramah, kita mengambil kira Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai duduk di sini tuan-tuan, kita tak ada masa dengan Allah. Kerana kalau kita tidak ada masa dengan Allah, Allah juga sudah tentu tidak mempunyai masa untuk menilai entah dan ente. Alhamdulillah para hadirin. So malam ini tuan-tuan ibu bapa rahimakumullah, pertama-tama sekali tuan-tuan, kita dah masuk bulan Syaban. Lepas Syaban ni Ramadan. Lepas Ramadan standard tuan-tuan. Satu hari di hari raya, semua orang tahu. Maknanya ibu bapa rahimakumullah, tak kiralah di mana kita duduk, saya nak memulakan majlis kita pada malam ini. Lihat apa yang disebut dalam suatu pengembaraan seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam ada disentul ni. Tidak lain tidak bukan Lamiyah Ibnil Wardi. Dia ini adalah seorang tokoh ulama yang mengembara para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, dan sudah kembali ke rahmatullah.
Tetapi beliau ini